Okay. Diagramnya begini kan, tujuannya tadi apa? Akhirat. Kita nak ambilnya akhirat lah, sebab akhirat tawaran 3 tadi. Apa kata Allah Ta'ala? Jiwa kaya. Kemudian apa kata Allah Ta'ala tadi? Dunia datang dengan hina. Lagi satu lagi apa? Ada catat? Lupa Ustaz. Tahu dah, lupa. Allah satu kan. Tuan-tuan, ini kita pakai hari ni. Nah, kita nak urusan dunia kita ni supaya jadi begini. Kita rasa cukup dengan dunia, kita tak nak terhina dengan dunia, kita nak urusan kita semua dimudahkan, dengan syarat akhirat atas. Tawaran. Kalau tak buat begini, tertukar, dia tertukar, sini duduk atas, sini ke bawah. Apa jadi tadi? Pertama, cerai berai. Lepas tu kerisauan yang tak henti-henti. Tu nama kemiskinan depan mata ni. Risau tiada berpenghujung, tak berpenghujung. Risau dia manjang-manjang. Usaha penat-penat, risau tak unjung, lalas dapat apa itu balik, dapat sekadar apa yang ada, basic needs saja. Dia dapat yang basic, padahal usaha bagai nak erak Ala-ala dapat basic. Yang ni tidak, melimpah-limpah, datang dengan hina. Lepas tu semua ditujukan jadi satu. Maka dalam kita berhadapan dengan situasi ini, maka Allah datangkan ujian. Ujian ni, maka ujian ni kita tahu apa yang Allah nak uji. Bila kata mula-mula tadi Allah ujikan dengan perasaan takut. Takut ni, ini adalah perasaan. Bila kata perasaan, benda yang tak nampak lah, gaib. Bila tak nampak, gaib, dalam bab ibadat, dalam bab ibadat, kalau kita cerita rukun, dalam rukun ibadat, kalau kita nak ambil solat sebagai kita punya sandaran kita, ada 3 rukun kan? Qauli, fi'li, qalbi. Jadi ni gaib, ini zahir, ini syariat, ini hakikat. Perasaan, takut, nampak tak nampak, gaib duduk kat mana? Sini, qalbi, niat hati dia, jiwa dia. Maka di sininya Allah nak uji itu jiwa, hatinya takut kepada siapa. Kalau jadinya soalan begini, pergi pada qalbi, jiwa, datang perkataan takut dekat siapa, kita nak jawab apa tuan? Nak jawab dunia? Mau tidak mau, jawab dengan keimanan, takut kembali kepada Allah. Inilah kita nak tanam, nak semaikan takwa. Walaupun tak faham, tak apalah. Tak faham lagi ni, takut macam mana ni? Buat-buat takut bolehlah, kata Ustaz. Tak apalah. Tapi nak bagi tahunya, bila kata perasaan takut ni duduk kat mana, kita nak pertama nak kenal pasti duduk kat mana. Sebab kita tak tahu dia duduk bila-bila masa dia boleh datang. Sebab tu malang tidak berbau. Sekurang-kurangnya bila tahu kat mana duduk, kita buat persiapan. Sebab tu Allah tak pernah menzalimi hamba-hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan sesekali kita menyalahkan Allah Ta'ala, sedangkan Allah suruh kita cari dan belajar. Maka bila kita dah nampak ujian nak meletakkan akhirat ke atas ni, yang mampu nak naikkan akhirat ni dengan mulut saja, dengan perbuatan saja, belum cukup. Sebab ini akan diuji juga nanti, akhirnya cerai berai. Nampak macam dah nak ke warak dah tu, nampak gaya dah, mulut dah sebut dah, wah subhanallah, subhanallah, tengok-tengok hati ke laut pergi. Lalas bila kata ceramah tak berbayar, tak datang dah. Contoh saya lah tu, ni bubuh kat saya lah ni. Ni berjuang untuk agama ni, untuk agama. Sekali Allah uji atas, rupanya hati dia tak betul. Sebab tu tak saya bimbang nak tengok orang ni ikhlas tak ikhlas. Tengok perjalanan hidup dia nanti, dia boleh konsisten atau tidak. Maka di sinilah datangnya ujian. Maka bila kata ujian, ketakutan tu Allah nak uji tahap
hati kita ini, persiapan ini berbalik kepada soal keimanan. Dia akan persiapkan ilmu keimanan lah, ilmu tauhid yang diperlukan 24 jam tuan. Sebab tu ilmu hakikat ni meliputi semua. Dia yang akan menyebabkan amalan itu terangkat. Kalau syariat sah batal selesai. Jangan buat tak ikut spek pula, tiba-tiba nak diterima, tak boleh lah. Kenalah buat betul dulu, kaedah betul. Tapi yang nak menyebabkan terangkat amalan tu, la syarikalah. Pagi tadi saya bagi perkongsian dengan jemaah haji. Saya cakap, kenapa dipanggil? Kenapa buat haji ni? Saya tanya soalan mudah. Tak payah pening beri. Kenapa kita boleh buat haji? 5 benda saya kata. Sebab kita ada duit, sebab dia pakai vacation, sebab ada masa, sebab ada tenaga, sebab ada kota. Dia macam-macam keluar tu. Asbab bolehlah, tapi bila kita lihat kalimah talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, ya Allah, aku menyahut panggilanmu. Sebab tu tak semua kita ni senang-senang nak pakai title Duyufur Rahman. Tak layak tuan-tuan. Boleh kita jadi tiba-tiba tak ada ribut, tak ada taufan, saya jadi tetamu Sultan Muhammad kelima ni. Bila masa pula dia bagi kad jemputan? Mana boleh sebarang-sebarang pakai Duyufur Rahman tu. Macam tuan-tuan hari ni, saya muliakan dengan para tetamu-tetamu Allah. Nampak bunyi macam biasa tu. Sebab apa saya kena panggil? Sebab ini rumah Allah. Yang datang ni bukan calon-calon orang, semua tetamu Allah. Tapi kalau kita lihat ibadat yang rukun yang 5 itu haji, apa yang ditekankan dalam ibadat itu? La syarikalah. Datang kepada Allah sebab ada masa? Bukan. Ada duit? Bukan. Ada tenaga? Bukan. Ada harta? Allah tak pandang pun. Malah Allah nyambein duit tu suruh bayar. Macam seorang mak lah, back in diam-diam untuk anaknya beli kereta Ferrari, balik action dengan mak. Dalam hati mak, aku back in duit kat kau. Mak, ni ada orang ni berjaya lah mak, bisnes saya jadi. Dia tak tahu mak dia upah orang. Mak millionaire, bapak billionaire. Mak millionaire tengok anak dia berusaha ni, tak sampai hati lah. Dia upah orang, beli satu kontainer produk anak aku tu ni 1.2 juta, sign up terus. Anak punya semangat beli kereta GTR Skyline, balik rumah rem depan rumah, bong. Mak kata, aku bagi duit kat kau tu. Bayangkan pergi haji cakap sebab bawa duit, Allah kata duit aku bagi, tak payah bawa lah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Baru diterjemahkan dengan iman dan amal. Maka amal tadi contoh duit. Ada orang beramal untuk menjaga duit, dia jaga duit je, dia takut duit dia hilang, maka dia jaga duit. Ada orang beramal, dia kerja, dia memang takut juga duit hilang, tapi dia jaga Allah. Sebab yang menjaga duit itu bukan manusia, Allah. Soalnya apa buktinya Ustaz? Rezeki. Rezeki bukan manusia jaga, duit tu kan rezeki. Duit tu rezeki tu luas. Kalau tanya duit itu apa, duit itu rezeki. Kalau tanya rezeki itu apa, rezeki itu sifat Allah, Razzaq. Yang menjaga duit siapa? Allah. Sebab dia pecahan kepada rezeki. Kalau manusia jaga duit, senanglah hari ni nak berapa? Saya tak cukup 20,000. Oh tak apa, saya urus sendiri, tak apa. Besok saya boleh dapat. Berak kapur tuan-tuan. Amen. Sebab tu orang berusaha banyak kali tak dapat juga. Sebab apa? Bukan urusan manusia. Maka ini diterjemahkan dengan amal. Ada orang nampak perbuatan, nampak macam sama, tetapi hati yang membezakan juga. Itulah dia. Maka kesimpulannya di sini, maka bila datangnya ujian ini untuk meletakkan balik akhirat di atas, tujuan ni, qasad dia satu saja, dunia syariat inilah, keseluruhan inilah kita nak buat. Keseluruhan inilah kita nak bawa ke atas, bukan dunia ni duduk atas. Dia dah sebati, maka akan datang satu perasaan takut untuk meletakkan dunia ataupun akhirat ke atas, sebab dia seakan-akan macam hilang dunia. Bila akhirat atas tuan-tuan, nak buat akhirat dekat mana? Dekat dunia lah.
Nak buat dekat dunia, nak buat kat mana lagi? Takkan dekat akhirat pun nak buat. Oh, saya baru nak beramal ni dekat mana? Kat padang mahsyar. Time itu tak payah cerita amal dah, malah kat syurga tak payah cerita apa dah. Maka akhirat bermula di dunia. Tapi bila kita letak saja akhirat, takut datang. Ustaz tu tak cerita pasal duit pun. Ustaz tu tak nak duit ke? Bila ustaz cerita pasal duit, ustaz mata duitan pula. Kadang confuse manusia dia buat ni. Tapi bila kita satukan tujuan macam ni untuk akhirat, maka di sini kita letakkan ketakutan kepada Allah. Dia cerita buat duit juga, tapi dia jaga Allah, sebab Allah akan memberi azab kalau dia buat tak betul. Potong sini, pak. Allah buat gitu dia, tuan-tuan. Rezeki yang tak berkat Allah sekat lah. Ustaz tu yang tak beramal pun rezeki banyak, istidraj. Macam mana Allah buat? Tengah syok-syok naik, Allah gentak dia, pum, tersungkur jatuh, habis, tertiarak. Siapa? Qarun. Kat mana dia? Ditelan bumi, tuan-tuan. Ditelan bumi. Jangan kita sangka duit ni juga boleh duduk dekat orang yang derhaka kepada Allah. Tak. Allah jaga ni rezeki ni. Kalau kita ingkar saja, Allah cut, potong. Dia akan jadi bersusah payah untuk dapat duit. Bila susah payah tu, stres tu, bila stres tu dia akan sanggup buat apa saja tu, nak curi ke, nak kerat orang ke, nak atas meja ke, bawah meja ke, sebab dia rasa payah dapat duit ni. Jadi dia akan sanggup buat apa saja, sehinggalah lantaklah tak solat pun. Solat tu nantilah, tak penting pun, nanti dapat duit dulu, aku sedekah dekat surau tu nanti. Dia cakap, dia main macam tu pula. Baik, kita pun tidur setakat ni, insyaAllah. Jadi itulah kesimpulannya. Nanti bulan depan kita sambung lagi dalam perbahasan masih di tajuk yang sama. Kita ada beberapa lagi kupasan tentang ujian ini, bagaimana kita nak mengalihkan ketakutan ni supaya dia permanen. Allah alihkan terus, sebab takut ni bukan urusan manusia. Manusia ni dia hanya rasa takut, tapi yang menghilangkan ketakutan itu Allah. Ni urusan Allah ni. Jadi tapi cuma bila kita persiapkan dengan tauhid, dengan keimanan ni, kita faham ni, mudah-mudahan Allah angkat ketakutan ni, Allah cabut ketakutan ni, Allah letak kepada dia, Allah kembalikan kepada Allah. Takut dekat aku, jangan takut kat benda lain. Allah baik buat begitu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah bantu kita lah dalam kita nak memahami soal kehidupan ni. Sulit, mudah-mudahan Allah je yang boleh beri kefahaman. Mudah-mudahan